السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا. Ya Allah, ajar kami perkara yang kami masih jahil. Wazakirna ma nasina. Beri kami ingat semula perkara yang kami telah lupa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan pada malam ini, tuan-tuan, untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid kita ini, tuan-tuan. Moga-moga apa yang kita lakukan pada malam ini dan seterusnya dikira sebagai amal soleh kita, tuan-tuan, sebagai bekalan kita untuk datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah hari ini berada dalam bulan Rajab. Ya, hari ini 12 kalau tak silap, tuan-tuan. Rajab ini salah satu daripada bulan-bulan haram. Ya. Minha arba'atun hurum. Ya, daripada 12 bulan itu Allah sebut dalam Quran, ya, ada 4 daripadanya disebut sebagai bulan haram. Salah satunya Rajab. Jadi orang Melayu bila sebut Rajab ini sangat masyhurlah dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Ya, sambutan dibuat di mana-mana, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, Rajab bila dia bulan haram, tuan-tuan, maka kita diminta supaya perbanyakkan dengan amalan-amalan sunat. Antaranya, ya, kita kalau boleh kita perbanyakkan dengan puasa sunat. Pakat puasa, tuan-tuan, paling tidak kita puasa Isnin Khamis. Ataupun tak kira lah, tuan-tuan, Rajab, Sya'ban ni, tuan-tuan, sebagai persediaan menghadapi kedatangan Ramadan. Ya. Solat sunat, zikir-zikir, Quran, kita banyakkan, tuan-tuan, muslimin muslimat, sebagai meraihkan bulan, ya, bulan haram ini, dan jauhkan daripada kita melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa atau benda-benda lara, tuan-tuan, yang tidak mendatangkan manfaat. Banyakkan dengan perkara yang boleh memberi kita pahala, insya-Allah. Baik, malam ni, tuan-tuan, kita sambung balik dalam bab berkaitan dengan babus sidqi, kebenaran. Hadis yang berikutnya, tuan-tuan muslimin muslimat, hadis yang ke-58, ya, al-khamis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma bayni biha wa la ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wa la ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin
wa huwa yantaziru auladaha. Okay, baik, kita ambil sikit-sikit lah. Hadis ni panjang tuan-tuan. Hadis ni muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari, juga riwayat dalam Muslim tuan-tuan, muslimin muslimat. Ya, Bukhari nombor hadis 3124, Muslim nombor hadis 1747. Baik. Apa ceritanya tuan-tuan malam ni? Ni satu kisah tuan-tuan, Nabi sebut hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang sahabat Nabi. Kita dah cerita dulu, nama dia Abdul Rahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, masuk Islam tahun ke-7 Hijrah tuan-tuan, lewat dah. Dan antara orang yang Nabi pernah doakan di atas rida kain dia tuan-tuan, yang menyebabkan dia ni tak lupa apa yang dia dengar pada Nabi. Wafat pada tahun 58 Hijrah di Madinah. Baik. Jadi tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bawa satu kisah. Dia kata Nabi cerita, Nabi sebut tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ghaza nabiyyun minal anbiya, ada satu peperangan, ghaza peperangan tuan-tuan, yang melibatkan satu orang nabi daripada kalangan nabi-nabi rasul-rasul dulu. Dia tak sebut nama sini, ya, nabi apa. Ulama hadis tuan-tuan sebut kisah ni dia merujuk kepada satu orang nabi di zaman selepas zaman Nabi Musa alaihissalam. Nama dia tuan-tuan Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi Yusha ni kalau tuan-tuan baca malam Jumaat surah Al-Kahfi, kita akan jumpa kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni dia ada 4 kisah ya tuan-tuan, ya. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihissalam menggembara, ya, dalam rehlah mencari, ya, menambah ilmu dia, mencari satu orang nabi namanya Nabi Khidir. Kalau kita baca dalam surah, ya, surah Al-Kahfi tu tuan-tuan, ya. Jadi Nabi Musa ni dalam kisah tu dia tak pergi seorang, dia pergi berdua. Ya, maka peneman dia ni, inilah dia Nabi Yusha bin Nun ni tuan-tuan muslimin muslimat. Ya, peneman dia tu. Ingat cerita waktu bila apa nama ni, Nabi Musa ni, Nabi Yusha dia bawa ikan tu mati tuan-tuan, ya. Bola Mekah, maka di mana ikan tu melompat masuk dalam laut, di antara pertemuan dua laut, situlah tempat dia akan berjumpa dengan Nabi Khidir. Tuan-tuan bacalah nanti kalau balik rumah, nanti baca dia punya apa nama ni, terjemahan tu kan. Jadi Nabi Yusha ni jaga ikan tu lah, jaga ikan tu kan. Waktu dia jaga tu, ya, Nabi Musa penat tidur, ikan tu sampai satu tempat, ikan tu melompat masuk dalam laut. Ikan tu mati, sampai tu hidup kan. Jadi dia ni nak beritahu Nabi Musa, dia takut Nabi Musa penat. Nanti Nabi Musa bangun aku cerita. Akhirnya dilupakan kan? Lupa kan? Itu kisah dia lah. Baik. Bila Nabi Musa alaihissalam sudah tak ada, tuan-tuan, maka dia lah pengganti, ya, memerintah Bani Israel ni, Nabi Yusha bin Nun. Baik. Satu hari dia ni tuan-tuan nak pergi berperang. Nabi Yusha nak pergi perang. Maka tuan-tuan, ya, bila dia nak pergi perang, maka faqala liqaumihi, dia pun berkata kepada kaum dia, orang dia yang dia nak pilih sebagai tentera. Dia nak bawa orang ni sebagai tentera nak pergi perang. Maka bila dia nak pilih tentera ni tuan-tuan, dia tapis dulu. Yang pertama dia kata la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin, ya, jangan ada orang yang ikut aku, jangan ikut aku, la yatba'ni, jangan ikut aku, kata dia, orang-orang yang sudah baru berkahwin. Orang yang baru kahwin, yang belum lagi setubuh isteri dia, pengantin baru kahwin. Orang hak baru kahwin ni tuan-tuan, jangan ikut. Pasal apa? Sebab kalau ikut nanti nak pergi perang, tak jadi perang, dia ingat bini. Baru kahwin, ya. Tak kira lah muda ke tua. Kita pun hak tua ni kalau baru kahwin pun teringat juga bini tuan-tuan, tak, ya. Kalau baru kahwin lah, tak.
Tapi sekarang dah ingat sangat lah pasal dah lama dah kahwin kan. Dah 20 tahun, 30 tahun kahwin. Dah ingat sangat lah dah kan. Kalau baru kahwin, orang hak baru kahwin, yang belum kata lagi menggaul isterinya. Malam pertama tak rasa lagi. Memang tak boleh perang lah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Duk ingat bini tak? Tengok musuh nampak bini sudah. Kan? Jadi orang ni jangan ikut aku. Asal tak fokus nanti kalau pergi perang tak bersungguh. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan, tu dia sambung tu benda-benda sama saja lah ya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Yang keduanya jangan juga orang yang nak ikut aku ni, kalau boleh jangan ikut orang-orang yang sedang membina rumah. Kerja tak selesai lagi tengah bina rumah, dalam keadaan atap-atap rumah dia ni belum pasang. Senang cerita, orang yang belum selesai kerja dia. Tengah buat rumah, contohlah kat sini kata dia, yang tengah buat rumah tak siap rumah. Kalau pergi juga ya, tak apa nama ni, tak fokus, nanti ingat rumah tak siap. Nampak tuan-tuan. Yang ketiga kata dia, wala ahadun ishtara ghanama au khalifatin. Orang-orang yang sedang menunggu kambing atau untanya yang sedang mengandung nak beranak. Kambing unta yang nak beranak duk tunggu. Jadi orang ni juga tuan-tuan kata dia jangan ikut. Maknanya yang nak pergi ikut aku ni orang pilihan sahaja, Allah uji. Sebab itu kalau kita tengok cerita tuan-tuan Ka'ab bin Malik, waktu dia tak pergi perang ya, peperangan apa nama ni yang lah Nabi pergi itulah tuan-tuan ya, perang Tabuk tu. Kenapa dia tak pergi perang? Sebab dia duduk sibuk dengan buah tamar dia tu. Nak masak tu, buah tamar nak masak. Kalau pergi tak dapatlah makan, berasa pasal perjalanan ke Tabuk tu jauh, makan masa bulan, jalan kaki. Tabuk ni menghala ke Syam sana tuan-tuan muslimin muslimat ada ya. Bayangkan tuan-tuan tak. Jadi duduk sibuk dengan kebun, tak sempat ikut Nabi pergi perang. Tu Ka'ab bin Malik tu, 3 orang tu sahabat yang apa nama kena pulau tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini pasal apa ni? Disibukkan dengan hal-hal dunia. Sebab tu kita pun kalau nak pergi semayang ni tuan-tuan, jangan ada benda-benda yang menyebabkan kita jadi tak khusyuk semayang. Sesat dulu. Ada benda tak sesat dulu. Kalau bini kata nanti awak nak balik semayang beli kicap dulu baru pergi semayang. Tidak, nanti tak khusyuk semayang. Nak. Contohlah. Baik. Jadi dia tapih dulu orang-orang yang dia nak bawa pergi berperang supaya tentera dia ni orang yang benar-benar tuan-tuan bersedia untuk berperang. Ya. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri. Maka tuan-tuan ketika dia hampir kepada tempat yang dia nak serang tu, qaryah tu, ya, minal qaryati, dekat-dekat salatal asri, dekat asar ataupun asar, dekat sembahyang asar. Jadi masalahnya tuan-tuan, bila dekat nak asar, maka masa tu tak panjang. Asar, lepas asar maghrib. Asar dengan maghrib ni tak panjang. Kalau perang, maknanya tuan-tuan, ya, masa perang tu tak lama. Bila maghrib, malam. Bila malam, gelap. Gelap susah lah. Spotlight tak ada zaman tu tuan-tuan. Jadi kalau nak perang, kena perang habis terus, selesaikan peperangan ni. Jadi bila nak selesai perang ni mungkin masa lama. Asar ke maghrib masa tidak lama. Nak buat macam mana ni? Ya? Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, au qariban min zalik, dia kata fadana minal qaryati salat al-asri, dekat apa nak pada waktu asar, au qariban min zal, atau dekat asar. Tak kira lah dekat asar ke waktu asar, sampai tempat kampung dia nak serang tu. Baik. Jadi masalah tadi lah, masalah masa singkat ya, nak perang kalau boleh nak perang habis, kalau malam kena berhenti. Bila berhenti
orang kena serang ni, dia boleh bersiap balik, bunuh balik, beki balik kubu sebagainya. Maka payah nak menang. Nak buat macam mana? Maka tuan-tuan, faqala lisyams, maka berkatalah Nabi ini kepada matahari. Ini mukjizat lah tuan-tuan, ya. Innaki ma'muratun wa ana ma'mur, Allahumma hbisha alaina. Tuan-tuan, dia kata kat matahari, hei matahari, sesungguhnya kamu bergerak dengan arahan Allah, aku juga buat kerja ni perintah Allah. Kamu bergerak, beredar ni, ya, beredar masuk waktu masa, lepas tu nak maghrib, edaran kamu ni perintah Allah. Allah perintah, aku juga nak buat kerja ni, nak serang ni, Allah perintah juga. Dua-dua kerja Allah. Jadi matahari, kamu kena berhenti. Tuan-tuan, tahan matahari, jangan bergerak. Kalau kita ada ilmu ni sudah ada, dak tua lah kita. Tak? Masa dak bergerak. Umur 25. Sudah. Main bola petang-petang. Tak cukup masa. Tahan matahari. Sama sikit lagi, sebiji lagi ke. Sedap juga tak, ya? Masalah tak boleh nak tahan matahari kita. Kita bukan Nabi. Kita bukan Rasul. Tak? Baik. Jadi tuan-tuan, maka matahari ni pun tuan-tuan, fahubisat hatta fatahallahu alaih. Maka dia pun berhenti lah. Tahan, berhenti, matahari berhenti lah. Yang menyebabkan tuan-tuan, ya, bila matahari ni berhenti, maka perang lah. Perang sampai habis. Selagi tak habis, jangan bergerak. Jangan masuk waktu maghrib. Itu soalan gitulah. Maka tuan-tuan, menanglah pasukan, apa nama ni, Nabi tadi, Yusha' bin Nun ni tuan-tuan. Fajama'al ghanaim. Bila selesai perang tuan-tuan, maka dikumpulkan ghanaim. Ghanaim ni ghanimah. Ghanimah. Jadi tuan-tuan, ghanimah ni dikumpulkan setempat. Faja'at ya'nin nar litakulaha falam tat'amha. Maka bila kumpul ghanimah setempat, maka datang api. Datang api. Api ni dia akan makan harta tu. Ni Nabi dulu, ya. Bila makan harta, kalau dia makan harta habis, maka maknanya peperangan ni peperangan Allah terimalah. Masalahnya bila api ni datang, ya, falam tat'amha, tidak makan, tak makan. Ni kisah Nabi dulu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni Allah beri kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihan dia tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia boleh ambil ghanimah. Itu kelebihan. Umat dulu tak boleh. Perang, harta rapasan perang dapat banyak mana pun tak boleh ambil, kena tunggu api datang sambar. Umat dulu. Umat Nabi Muhammad, kita alhamdulillah tuan-tuan, boleh makan, boleh merasa, boleh ambil ghanimah, harta rapasan perang. Sebab itu kalau kita tengok sejarah perang Uhud, bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum tuan-tuan yang duduk atas bukit, bukit pemanah tu. Tuan-tuan pergi Uhud tengoklah. Uhud ni besar, ya. Lepas tu Nabi buat satu bandingan. Orang yang salat jenazah, dia akan dapat pahala 1 qirat. Orang yang salat jenazah, hantar jenazah ke kubur, 2 qirat. Salat jenazah 1 qirat. Cuma kita sini salat jenazah tak berapa banyak. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah ke mana, lepas sembahyang fardu mesti ada jenazah. Kan? Kita lepas sembahyang wirid, dia tak ada wirid kan sana. Dia sembahyang jenazah. Pasal tu pahala 1 qirat tuan-tuan. 1 qirat ni banyak mana? Sahabat tanya Nabi, 1 qirat ni banyak mana? Maka Nabi nak tunjuk, kata pahala ni tak nampak. Besar mana pahala? Mana pahala? Bila tak nampak, orang tak bersungguh. Bila tak bersungguh, ni lah datang, ramai ni je lah. Ramai lah tak datang tak, pasal pahala mana? Kalau kata dapat duit, tak, siapa datang malam ni, daftar dengan pengusi, sebelum balik ambil duit sekarung seorang. Tuan-tuan, sejadah sampai jalan depan. Dah, ya, bentang. Tak nampak. Nabi nak suruh nampak besar mana pahala. 1 qirat, banyak mana? Nabi kata sebesar bukit Uhud. Uhud tu. Pergunungan tu tuan-tuan, berapa kilometer tu? Banyak pahala.
Tapi tuan-tuan jangan tengok Bukit Pemanah tu. Bukit Pemanah tu tak besar, sikit je. Atas tu kan. Nabi letak 50 orang. Ya? Abdullah bin Jubair, ketua. Ya? Tapi bila Khalid Al-Walid bawa tentera lari, tuan-tuan, kerana kalah, maka orang bawah ambil harta rampasan perang. Sebab kaedah dia, tuan-tuan, siapa-siapa bunuh musuh, maka yang ada pada tubuh bunuh musuh, hak dia. Boleh ambil, ada hak. Betul tuan-tuan. Orang atas tengok, kita tak dapat apa, orang bawah dapat, itu yang turun tu. Sebab harta rampasan perang boleh dimiliki zaman Nabi. Dia ada dua jenis. Ya, harta daripada peperangan ni zaman Nabi dia ada dua jenis. Yang pertama dipanggil ghanimah. Ni ghanimah kisah ni. Yang kedua tuan-tuan dipanggil al-fai. Al-fai dan ghanimah. Ni dua jenis. Baik. Apa beza? Orang akan tanya. Orang tanya, apa beza al-fai dengan ghanimah? Ghanimah ni harta rampasan perang yang didapat dengan cara berperang, sebagaimana perang Uhud, sebagaimana perang Badar. Perang Badar nak ambil harta Abu Sufyan kan, Abu Sufyan lari ikut lain tu, ya. Sebagaimana perang Bani Mustalik, ingat perang Muraisy, Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ni tuan-tuan, ya, Nabi dapat harta yang banyak, harta pasal perang yang banyak, ya, termasuklah ya tawanan-tawanan perang, ya, termasuklah anak ketua dia. Ketua Bani Mustalik ni tuan-tuan, anak dia tu, ya, Al-Haris bin Al-Haris ni ketua dia, anak dia tawanan. Juwairiyah yang jadi isteri Nabi tu tawanan, ya, dia tawanan. Bila tawanan boleh dibahagi, dijadikan hamba, dibahagi-bahagi macam barang juga. Itu namanya ghanimah. Ada cara pembahagian, al-khumus 1/5 untuk Allah dan Rasul, 45 untuk tentera. Tentera pula tengok bahagian apa. Ya, hak yang artillery contohlah dapat berapa bahagian. Hak yang barisan depan, hak yang pengintik adalah dia punya cara bagi. Tapi 1/5 Allah dan Rasul. 45 bagi pada tentera. Itu ghanimah. Baik. Satu lagi ialah yang disebut sebagai al-fai. Al-fai ini ialah harta yang didapat dengan tidak melalui peperangan. Contoh. Saya cerita panjang sikit lah tuan-tuan, ya. Pengusiran Bani Nadir. Ingat, Madinah dia ada 3 puak Yahudi yang besar, ya. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraizah. 3. Tapi nak sebutnya kafir ni tuan-tuan, tak kira lah Yahudi ke, tak kira lah Kristian ke, Nasara ke, asal nama kafir. Kafir ni orang yang tidak setia dengan perjanjian mereka dengan orang Islam. Yahudi saya ceritalah, ya, Yasir rapat ingat arwah daripada muda sampai tua, tak habis-habis dengan perjanjian damai, tak selesai apa sekarang anak mati dah kawan tu dah, tu Yahudi, ya. Tak, saya ceritalah. Nak sebut tuan-tuan tak, 3 bani ni dia ada perjanjian dengan Nabi, perjanjian damai. Maknanya mereka duduk di Madinah. Yahudi ni tidak asal Madinah tuan-tuan, ni asalnya Yahudi ni asalnya daripada Yaman. Sebab itu bila Nabi nak lantik gubernur Yaman, Nabi pilih Muaz bin Jabal. Kenapa Muaz bin Jabal? Sebab Muaz bin Jabal ialah orang yang mahir seluk-beluk Yahudi. Maka hantar Muaz ke Yaman. Yaman ni Yahudi ramai, tempat dia. Bila empangan Ma'arij terpecah, dia hijrah dan kebanyakan pergi ke Madinah. Duduk di Madinah kan. So Madinah ni pendatang, dia pendatang. Maka tuan-tuan, 3 puak. 3 puak ni semua khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni panggil Yahudi. Yang pertama khianat ialah Bani Qainuqa. Ya. Yang kedua Bani Nadir. Tuan-tuan boleh baca kisah ni dalam surah, ya, Al-Hashri tuan-tuan. Ada. Bani Nadir ni tuan-tuan, dia ada tempat dia duduk di Madinah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan cuba tanya, ya, apa nama ni yang bawa kita tu lah, ya, mana tempat dulu Bani Nadir duduk, kampung dia, kubu dia. Tanya orang apa nama ni, mana kubu Bani Nadir. Dia ada tempat dia tuan-tuan. Bani Nadir ni orang tentera, dia bahagian perang, ya. Cuma masalah Arab Saudi ni dia banyak tempat-tempat dia dah buang sebab dia tak suka sangat orang ni terlampau, ya, apa kata orang, melampau sangat. Banyak tempat-tempat sejarah Nabi tak ada, ya.
Kalau kita pergi Madinah sekarang pun, kalau ada pun tak banyak lah. Tengok 1-2 dekat tu adalah Masjid Al-Ghamamah tu masih ada. Al-Ghamamah tu masjid musalla dulu tak ada masjid situ kan, so tempat Nabi solat raya, kan kita pergi, dia bagi di situ. Sekarang ada Masjid Al-Ghamamah, dia panggil masjid musalla, situ tempat Nabi sembahyang raya. Kemudian masih ada lagi tempat Nabi dan sahabat Nabi berkumpul waktu nak lantik pengganti Nabi. Itu Saqifah Bani Sa'adah, itu masih ada, tapi kawasan tak banyak, tak besar kecil je. Cari tempat di mana Bani Nadir. Bani Nadir ni ada kampung dia di Madinah. Jadi tuan-tuan, sebelum tu berlaku satu peristiwa, nama dia peristiwa Bir Ma'unah, Telaga Ma'unah. Peristiwa ni tuan-tuan, Nabi utus 70 orang sahabat. Bila satu orang namanya Amir bin Malik pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, orang tempat aku ni dia minat dengan Islam ni, jadi kalau boleh hantar pendakwah. Dia sendiri itu tak masuk Islam, tapi dia menyatakan minat dengan Islam. Yang akhirnya Nabi hantar sahabat seramai 70 orang. Ini kisah ni tuan-tuan. Sampai di sana 70 orang ni diketuai oleh satu orang sahabat, nama dia Al-Haram bin Milhan. Al-Haram bin Milhan ni adik-beradik dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mak Anas, ni pak saudara Anas bin Malik, ya. Jadi tuan-tuan, sampai di tempat apa nama ni Amir bin Malik, jumpa ketua di situ namanya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ni bila dapat surat daripada Nabi, dia tak baca, dia marah dengan Islam, dia ambil pedang, dia tikamnya Haram bin Milhan yang bawa surat. Kemudian dia panggil orang-orang dia, pakak serang. 70 orang sahabat Nabi, kalangan sahabat yang faqih, kalangan sahabat yang hufaz, kalangan sahabat yang hebat tak ilmunya, kena bunuh. Yang menyebabkan akhirnya Nabi sangat kecewa, sangat marah. Ya, Nabi baca kunut nazilah dalam setiap solat Nabi selama sebulan itu. Itu permulaan kunut nazilah, sejarah kunut nazilah Nabi baca. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, nak laknat kepada kafir yang duk serang sahabat 70 orang. Maka ada seorang sahabat ni dilepaskan. Sahabat ni namanya Amru bin Umayyah Ad-Damri. Banyak nama saya sebut tu. Tuan-tuan boleh ingat tak? Tuan-tuan nampak ingatan kuat ni. Pen pun tak ada ni. Kuat mengingat. Alhamdulillah lah dah. Amru bin Umayyah Ad-Damri dilepas, dibebaskan. Maka dia pun pergi ke Madinah. Nak beritahu Nabi, sahabat kena bunuh ni. Dalam perjalanan, dia jumpa dengan 2 orang lelaki. Dia ingat orang lelaki ni geng bunuh dia, kawan dia tu, geng Amir bin Tufail tu. Maka dia tak cakap banyak, jumpa tengah jalan, dibunuh 2 orang ni. 2 orang ni sebenarnya bukan belah sana, dia ni orang Bani Kilab. Bani Kilab, dia ada perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh bunuh. Dia ada perjanjian, orang ni bawah lindungan Nabi. Maka bila dia bunuh, dia dah salah bunuh, maka nak tak nak Nabi kena bayar diat. Salah bunuh, kena bayar diat, ganti rugi. 100 ekor unta, satu nyawa, tak main tu. 100 ekor unta, 1 nyawa. 2 nyawa, 200 ekor unta. Mana nak cari 200 ekor unta? Maka bila begitu keadaannya, Nabi pergi minta bantuan Bani Nadir. Nak dapatkan sumbangan untuk bayar diat. Sebab Bani Nadir ni dia dah buat perjanjian dengan Nabi. Yang duduk di Madinah tu, tak apalah, tak nak masuk Islam tak apa, tapi dia ada perjanjian. Hak orang kafir dengan orang Islam. Mana kalau Madinah kena serang, pakak-pakak kena pertahan. Kalau Bani Nadir kena serang, Nabi, orang Islam akan bantu. Kalau Islam kena serang, orang ni kena bantu. Mana susah sama susah, senang sama senang. Tak. Sekarang ni Islam tengah susah, pasal kena bayar diat. Maka nak minta sikit, sumbangan daripada Bani Nadir. Maka Nabi SAW sahabat-sahabat pergi ke perkampungan Bani Nadir. Bila Nabi pergi bagi tahu hajat, maka orang kata apalah Muhammad, kami setuju bayarlah. Tunggulah kejap, kami bincang. Masuklah. Bila dia masuk ke dalam, tuan-tuan, rupa-rupanya ada Yahudi telah buat satu perancangan jahat. Yahudi ni tuan-tuan namanya Amru bin Jash. Dia rancang, dia kata apa? Dia kata, inilah masa peluang kita nak bunuh Muhammad. Muhammad datang tempat kita.
Cara macam mana? Okey, sekarang Nabi tengah berehat kat bawah. Ya, aku bawa batu naik atas, aku hempak batu kepada kepala Muhammad, mati, selesai masalah. Maka bila dia nyatakan rancangan dia itu, tuan-tuan, maka ada satu orang Yahudi, tuan-tuan, ya, nama dia Salam bin Mishkan. Salam bin Mishkan Yahudi juga. Dia kata jangan. Muhammad ni Rasulullah. Dia bukan tak tahu Nabi. Dia tahu Nabi, tapi dia ego, tak nak beriman. Muhammad ni Rasulullah, dia ni ada hubungan dengan Jibril. Jangan buat gitu. Kalau kamu buat, aku takut Jibril bagi tahu awak. Maka hak ni tak dengar kata juga, nak buat juga. Bawa naik batu sampai ke atas, ya, belum sempat dia campak, Jibril bagi tahu Nabi, balik. Nabi pun turun balik. Sahabat-sahabat terpinga-pinga. Kenapa Rasulullah balik? Tadi kata nak minta sumbangan kan? Kenapa balik? Tak tahu apa cerita. Sampai di mana baru Nabi bagi tahu perancangan jahat Yahudi ni. Pasal Jibril sudah bagi tahu Nabi. Jadi tuan-tuan, bila mereka nak bunuh Nabi, mana apa? Mereka khianat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pengkhianat kena hukum. Apa hukuman? Hukumannya Nabi minta sahabat-sahabat kepung. Perkampungan Bani Nadir, kepung. Ya. Bila mana mereka kena kepung, Nabi suruh keluar. Abdullah, ya, bin Ubay. Abdullah bin Ubay lah ketua, ya, munafik ni, tuan-tuan. Ketua munafik ni dia hantar wakil kepada Yahudi. Kata apa? Dia kata, orang Yahudi, kamu jangan keluar daripada tempat kamu. Ya, kalau Muhammad dan orang dia serang, kamu jangan risau, aku akan hantar muqatil, tentera yang lengkap bersenjata, bantu kamu. Tengok di sinilah kita nampak, tuan-tuan, bagaimana jahatnya orang-orang munafik ini. Munafik ini dia depan Nabi dia kata kami beriman, depan orang kata kami beriman, tapi bila berlaku keadaan macam ni, dia tak pergi sokong belah Nabi, dia pergi sokong belah Yahudi. Tengok ni sifat munafik, tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah kisah dalam surah Al-Hashr. Kita hantar tentera bantuan, jangan keluar. Bila kena kepung, tuan-tuan, pokok tamar ni Nabi minta sahabat tebang supaya bekalan makanan mereka tak boleh putus, sumber air mereka kena tahan, tuan-tuan. Yang akhirnya, tuan-tuan, ya, Abdullah bin Ubay itu sendiri pun tak pun hantar bantuan pun, cakap saja je tak, ya. Yang akhirnya mereka ini dihalau keluar daripada perkampungan mereka, kena halau, tak boleh duduk sini. Tak dibunuh, tidak dibunuh, tapi tak boleh duduk sini. Menyebabkan, tuan-tuan, mereka dibenarkan keluar dengan membawa barang-barang yang hanya boleh dimuat di atas sekonter. Bawa lah. Itu yang timbul kisah, pakak bawa pintu-pintu rumah pun bawa. Takut nanti kalau tinggal kena ambil. Kan? Rumah-rumah tu kalau boleh jangan kita biar cantik bagi, ya, supaya orang tak boleh duduk dah. Kan? Maka bila mereka tinggalkan perkampungan mereka, tuan-tuan, maka, ya, tinggalan mereka itu disebut sebagai harta al-faid. Sebab tidak berperang, sahabat tak perang, kepung saja. Dan al-faid, tuan-tuan, kaedah dia tidak macam ghanimah, dia boleh bahagi-bahagi. Al-faid, kaedah dia, tuan-tuan, semuanya dia serah kepada Allah dan Rasul. Mana Nabi sebagai ketua negara, dia negara dapat, pemilikan negara. Kecuali kalau Nabi nak bagi, maka Nabi beri kepada beberapa orang saja berkalangan orang-orang muhajirin. Yang mana orang muhajirin ni kan pergi Mekah selas pinggang, tak ada harta kan. Jadi tuan-tuan, itu al-faid, hak milik Allah Rasul sepenuhnya. Ghanimah ni, tuan-tuan, dia boleh beri, tuan-tuan, ikut peratusan tertentu, tapi nak sebut kedua-duanya, ya, Allah beri, ya, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu pengkhianatan Bani Nadir. Menariklah, tuan-tuan. Saya nak cerita panjang, takut tak sebab masa, ya. Jadi Bani Qainuqa, dia khianat yang pertama. Dia peniaga, ya. Bila satu orang Islam, makcik kan, pergi berniaga sana, dia khianat, dia ikat kain tu pada satu benda, bila orang tu bangun, tu buka aurat. Itu Bani Qainuqa. Ni Bani Nadir. Bani Quraizah khianat bila? Khianat selepas tu, tahun kelima, berlaku perang Khandaq. Maknanya inilah, tuan-tuan, Yahudi ni bukan boleh percaya, kan. Orang kafir ni tak boleh percaya sangat, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak, dia punya pemusuhan pada Islam tu, dia memang sebagaimana Allah sebutlah, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak redha Yahudi Nasara sehingga kamu ikut mereka. Betul lah tu Allah sebut dah. Baik. Jadi yang ni, tuan-tuan, kisah ni dia tak boleh ambil, maka dia kena tunggu api.
Maka bila api tak datang makan, inna fikum ghulula. Ini tak datang makan ni kenapa? Ada yang buat ghulu. Ghulu ni benda ada hak yang songlak. Senang cerita songlak. Ada songlak harta ni. Patutnya dia tak ambil, ada yang ambil. Tak? Maka tuan-tuan, fal yubay'ni min kulli qabilatin rajul. Maka cara nak tahu siapa dia ambil ni, maka kata Nabi Yusha, maka setiap min kulli qabilah, setiap qabilah ketua dia kena buat bai'ah, salam. Tak? Jadi tuan-tuan, bila bersalam ni tuan-tuan, dia tak sebut sini lah, tapi dalam riwayat dia kata, siapa-siapa bersalam tangan lekat, inilah hak mencuri. Salam ketua, okey, maka tuan-tuan, bila salam ketua, maka tahu anak buah siapa yang mencuri ni. Jadi tuan-tuan, itu lebih kurang sama lah, ada cerita tu. Jadi bila salah-salah dapat tahu, ni zaman tu, zaman ni tuan-tuan, ni satu lagi kelebihan umat Nabi Muhammad. Zaman tu siapa-siapa buat tuan-tuan, buat dosa, Allah balas terus. Tu zaman tu, kan? Buat salah je boleh tahu. Cara salam dapat tahu siapa mencuri. Zaman kita mana tahu? Kalau boleh tahu senang. Keluar surah, selipar hilang, salam aku tengok. Siapa tangan lekat, curi selipar aku. Senang tak? Tidak berlaku. Zaman Nabi ni tuan-tuan, Allah dia tidak balas terus, dia beri peluang kepada kita untuk taubat. Betul hari ni manusia hari ni dia rasa megah, dia rasa hebat. Tak? Ada keluar khabar baru ni bila ada satu orang perempuan. Tak? Dia macam khabar. Pakai baju kurung, pakai tudung, pegang botol pegang tin arak. Bermegah dengan dosa. Nak menunjuk, ambil gambar, masuk Facebook, rasa bangga. Tuan-tuan, nasib baik kita umat Nabi Muhammad. Kalau umat dulu kena dah. Umat Nabi Nuh degil, tak dengar kata. Tuan-tuan, Allah turunkan hujan, banjir, habis semua tuan-tuan. Umat Nabi Musa, tuan-tuan, ingat waktu sembah lembu tu, waktu Nabi Musa pergi ambil wahai tuan-tuan di Bukit Tur Sina, tinggal Bani Israel dengan saudara di Harun, Samiri buat lembu tu. Ingat cerita, saya pernah cerita buat lembu daripada mah. Ijlan jasad dan huat. Ijlan jasad itu maknanya anak lembu yang bersuara. Dia buat mah, dia percayakan mah, lepas tu dia bentuk anak lembu, tuan-tuan. Lepas tu dia ambil debu kesal daripada tapak kaki Jibril hak turun waktu lemahkan Firaun tu, masuk dalam tu, tiba-tiba anak lembu tu huat, boleh bersuara, bukan bercakap, bersuara, keluar suara, tak tahu macam mana lah. Dia kata Musa buat apa cari Tuhan dia jauh-jauh, inilah Tuhan Musa. Tu Samiri. Hari ni orang tak panggil Samiri, orang panggil Sami. Itu sama lah tu. Sami tu Samiri lah kan asal. Kan? Musa cari buat apa jauh-jauh, inilah Tuhan dia. Pakat sembah. Bila pakat sembah, Nabi Musa balik, tuan-tuan, nak tahu siapa sembah, kan? Dia hancurkan anak lembu tu, tabur masuk dalam sungai Nil, minum air sungai Nil. Bila siapa minum air sungai Nil, tuan-tuan, siapa-siapa muka jadi macam mah kuning tu, dia hak sembah. Senang boleh tahu. Zaman kita tak ada. Zaman kita buat dosa banyak mana pun, maka Allah tidak balas, selalu Allah tangguh. Tapi bila tangguh bukan tak balas, akhirat besok tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akhirat ni lah kita takut ni tuan-tuan. Batu buatlah tak apa hari ni dah. Nak buat apa dah? Silakan. Akhirat besok. Kita masalah akhirat ni kita takut tuan-tuan. Dunia tak apa. Dia akhirat besok kita ada dua kira-kira. Satu kira-kira kita dengan manusia, satu kira-kira kita dengan Allah. Ni kira-kira kita dengan manusia ni yang kita risau ni tuan-tuan. Hari ni orang mudahnya nak ngata orang. Hari ni orang mudahnya nak fitnah orang. Hari ni orang mudahnya tuan-tuan nak sebarkan aib orang. Allah, tuan-tuan muslimin muslimat. Kita tak ingat akhirat ke agak tuan-tuan? Mudahnya kita kata orang ni pembohong, mudahnya kita kata orang ni begitu, orang ni begini. Tak ingat akhirat ke tuan-tuan? Kita jangan.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صلاة القدر syarafat wa ba'sul maqam. Baik, jadi tuan-tuan, balik tadi maknanya ya, masalah kita dengan manusia ni satu masalah besar. Lepas tu Nabi SAW selesaikan ya. Selesai atas dunia sebelum sampai masa kata Nabi pada hari duit kamu tak berguna lagi. Maksudnya atas dunia ni kalau kita fitnah orang, kita kena bayar sama malu contoh 2 juta, 3 juta, boleh bayar apa nah, duit tak ada pun tolak gaji sebulan 100 sebulan boleh selesai. Akhirat besok tak ada duit boleh bayar, tak ada duit yang kita boleh bayar bila kita buat salah dengan orang ya. Maksud tuan-tuan, hati-hati hari ni orang ya, orang duduk macam-macam lah ya. Dia bukan mengata dengan mulut hari ni, dia mengata dengan tangan kan. Hari ni ada baru ni ada kan kes yang baru ni, yang viral baru ni, bila ada orang kahwin dua kan, ada artis kahwin dua kan ya. Habis orang duk kata macam-macam ya. Salah apa dia kahwin bukan salah tuan-tuan. Kenapa kita nak sibuk kan? Dia kahwin ya, bukan dia bawa anak dara orang kulu kili tak kahwin, dia kahwin. Tak. Cuma hak marah orang perempuan pasal dia kahwin dua tu je. Tapi nak sebut tidak dosa kahwin kan. Tapi duk ngata macam-macam kan. Kita ni tak usah duk kata orang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ni belum tahu lagi, kita tidak diuji begitu. Kita belum diuji tuan-tuan. Saya ni padahlah isteri seorang, cukup dah. Saya ni rasa tak terpengaruh dah, tak ada dah niat nak kahwin, tak ada. Kita kata sebab Allah belum uji tuan-tuan. Kalau Allah uji ada perempuan lawa, putih, dah seksi, minat kita macam tuan-tuan. Dah ya.
Jangan kata kita, Pak Imam pun bungkuh tuan-tuan. Ya? So kata kita. Nah, ya? Jangan main-main tuan-tuan. Kan? Ujian perempuan ni hebat tuan-tuan. Orang lelaki ujian perempuan ni paling besar tuan-tuan. Terasa cakap besar tuan-tuan, muslimin, muslimat. Belum datang ujian kat kita lagi. Tak? Baik. Nak perhabislah dia ni tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan salam-salam faqala fikumul khulul. Maka kamu dapat tahulah siapa hak curi tadi. Faja'u bi ra'sin mithla ra'si baqaratin min adh-dhahab. Allah, sah curinya. Curi benda. Curi kata dia dia bawa datang bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min adh-dhahab. Mah dia ambil emas ketu besar mana? Sebesar kepala lembu. Oh, besar tuan-tuan. Kalau curi mah besar ni boleh tahan. Besar kepala lembu curi tuan-tuan ya. Tak. Fa wada'aha faja'atin nar fa akalatha. Bila letak situ datang api, api pun makan harta tu. Sambung habis. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Kenapa? Sebab Nabi kata Allah tidak halalkan ghanimah kepada orang-orang qablana sebelum kamu. Orang dulu tak boleh ambil ya. Thumma ahallallahu lanal ghanaim. Tengok Nabi sebut. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah itu kepada kamu. Kita boleh ambil, tak ada masalah. Cuma kita tak pergi perang, tak ada perang lah ni. Boleh ambil ghanimah hari ni, kalau ada kita boleh ambil, tak ada masalah. Lamma ra'a dha'fana. Kenapa Allah bagi kita ni boleh ambil, orang dulu tak boleh ambil? Sebab kita ni Nabi kata Allah nampak lamma ra'a, Allah tengok kamu ni, umat aku ni orang yang dha'fana, lemah. Kita ni lemah. Nah, ya, fizikal pun tak besar. Tubuh pun tak besar. Tenaga tak kuat. Orang dulu dia kuat-kuat, gagah-gagah. Tubuh besar. Kan? Nabi Adam tu berapa tinggi tu kan? Makin ujung makin kecil kita ni lemah. Tak? Maka bila lemah tuan-tuan, anda boleh ambil. Allah beri kelebihan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemah segala-gala kita. Ibadah pun lemah. Orang dulu hebat ibadah. Tuan-tuan. Nah, kita ibadah Allah. Kan? Sikitnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sikit-sikit ibadah pun angin juga nak syurga tu dia tuan-tuan. Nah, nak syurga masjid pun kadang ada, kadang tak ada. Contohlah ada ya. Baik tuan-tuan ada ya. Tak apalah. Itu kelebihan Allah beri. Ya, maka bila Allah beri kita ambil macam semayang jamak qasar tu kan ya. Bila orang tanya Sayyidina Umar, kan jamak qasar ni zaman Nabi dulu Allah beri kelebihan sebab nak pergi perang, jalan jauh nak pergi perang. Kita ni mana perang dah. Sayyidina Umar kata Allah bagi sedekah, ambil kan. Ada orang soal kan, contohlah dulu je lah kita jamak qasar, jalan jauh naik unta, masjid payah nak jumpa kan. Nabi dulu jamak qasar pergi perang je. Kita mana ada perang. Sayyidina Umar kata Allah bagi hadiah, ambil sedekah, pun susah. Kan, itu contohlah tuan-tuan. Kisah kita ni lemah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, jadi hadis ni dia nak cerita tentang apa nama ni kebenaran. Maknanya tuan-tuan ya, kena jujur, kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, tadilah ada something wrong, tak makan, api tak makan. Kita ni gitu juga. Dalam kita datang berjamaah, kita datang buat ibadah, ikhlaslah yang paling penting tuan-tuan muslimin muslimat. Lepas tu tak usah duduk tunjuk kat orang lah. Hari ni semua orang nak tunjuk kat orang. Hari ni kalau tunjuk pula bukan seorang 2,000. Ambil gambar, selfie, ambil Facebook live, ambil gambar, selfie. Hari ni dalam perjalanan ke Surau An-Nur nak sembahyang maghrib, selfie juga tuan-tuan. Sampai tu tengah tawaf Kaabah tu selfie juga. Kan? Pergi umrah lah biasa, haji mungkin tak ada kot. Nah, tengah tawaf selfie, bayangkan tuan-tuan. Habis jam orang tuan-tuan. Ini satu hal lagi tuan-tuan. Ya, hari ni orang gila selfie nak tunjuk. Buat live Facebook. Saya sekarang berada di Masjid Nabawi. Tu dia tuan-tuan. Nak tunjuk kat siapa? Nah, kita nak pahala, maka kita tak usah tunjuk dengan orang. Tak payah. Sebab yang beri pahala Allah, bukan orang. Nak kat orang, silakan dapat orang.
Tunjuk kenapa nak suruh orang nampak saya warak. Orang nampaklah kita warak tapi pahala tak ada lah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal berkata pada niat dan kamu dapat apa yang kamu niatkan. Niat apa? Kan? Itu kadang-kadang yang pelik tu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya. Atau cerita lagi hak jenis hak yang banyak benda-benda amalan-amalan karut-marut tu kan, pergi Mekah macam-macam amalan tapi kau orang Malaysia lah. Biasa orang belah Pakistan, India kan, jenis-jenis hak meratak, jenis-jenis hak yang dekat Kaabah duduk menangis. Itu bukan orang Malaysia lah. Malaysia ni tak ada lah jenis-jenis tu. Malaysia ni kalau ada pun kuat shopping je lah, itu je lah tuan-tuan ni. Shopping je lah dah beli belaka, asal ada beli belaka kacang boleh beli, bayangkan tuan-tuan. Kacang tu tak usah kata kat Mekah tuan-tuan, dekat Taif, dekat Taif, dekat Rata Panjang siapa kacang kacang cerdik, kacang gajus, beli ya. Beli Ustaz, beli dah nampak benda sini ni Mekah beli berapa sekilo, murah Ustaz, RM50 murah, Rata Panjang RM30 tuan-tuan murah beli. Kismis pakat beli, saya pun pelik tengok kismis sini siapa nak beli benda tak orang Malaysia satu hal pula. Tak apalah baik tuan-tuan, kita pun di sinilah sambung nanti hadis Allah tak ada apa sangat tu jadi kita akan sambung nanti yang seterusnya insya-Allah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.